Salam sejahtera, saya Ana binti Anteng, MS 2309-314, merupakan pelajar semester 7 dan merupakan pelajar Unitar Kota Kinabalu, Sabah. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk kesantunan berbahasa dalam pengajaran bahasa. Seperti yang kita tahu, kesantunan berbahasa sangat penting dalam proses pengajaran. Ini kerana bahasa bukan sebagai alat komunikasi tetapi juga mencerminkan nilai, moral, adab dan budaya masyarakat. Dalam konteks pendidikan bahasa Melayu, pengajaran bukan sahaja sebagai hanya untuk mengajar pelajar untuk fasih bertutur atau menulis, tetapi juga mengajar mereka untuk menggunakan bahasa dengan sopan dan beretika. Contohnya, pelajar yang menyapa guru dengan hormat atau menyoal dengan nada yang lembut menunjukkan kesantunan dalam berbahasa. Begitu juga dengan guru. Kesantunan ditunjukkan melalui cara menegur atau memberi arahan kepada pelajar dengan nada yang sesuai. Jadi apabila kedua-dua pihak ini saling menjaga tutur kata, suasana pembelajaran akan menjadi lebih baik dan harmoni dan sangat berkesan di dalam bilik darjah. Oleh itu, kesantunan berbahasa perlu diterapkan secara berterusan dalam bilik darjah bagi membentuk pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik tetapi juga berakhlak dan berbudi bahasa. Hasil kajian kami menemui 3 objektif. Yang pertama ialah untuk menjelaskan konsep kesantunan berbahasa dalam pengajaran sebagai asas kepada komunikasi yang sopan dan beretika. Dan kedua ialah untuk menerangkan hubungan antara proses kognitif dan tingkah laku pelajar dalam membentuk kesantunan berbahasa di bilik darjah. Yang ketiga ialah untuk mengenal pasti bagaimana guru boleh menggunakan pemahaman terhadap pemikiran dan tingkah laku pelajar bagi memperbaiki komunikasi dua hala dalam proses pengajaran. Oleh itu, melalui ketiga-tiga objektif ini, kita dapat memahami bahawa kesantunan bukan sahaja sebagai untuk cara bercakap, komunikasi, tetapi ia juga melibatkan kefahaman psikologi dan kawalan emosi guru dan pelajar semasa berinteraksi. 3.0 Konsep kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa merupakan sebuah penggunaan bahasa yang sopan dan beretika, beradab dan menghormati orang lain semasa berkomunikasi. Dalam pengajaran bahasa, kita dapat menunjukkan sebuah identiti, budaya dan nilai masyarakat dalam diri kita masing-masing. Ia bukan hanya sebagai sebuah kata-kata yang lembut, tetapi juga tentang cara kita untuk menyampaikan sebuah mesej dengan nada yang lembut, dengan nada suara, gaya bahasa atau sikap yang berhema. Contohnya, pelajar akan menggunakan panggilan hormat seperti cikgu ataupun guru, ustazah, manakala guru pula akan menegur pelajar dengan menggunakan kata-kata yang membina bukan sebagai hinaan. Oleh itu, melalui kesantunan bahasa, pelajar akan dapat menghormati guru dan rakan-rakan sekalian, sekaligus membentuk sebuah suasana bilik darjah yang positif dan harmoni. Oleh itu, kesantunan juga membentuk sebuah sasya pelajar yang baik. Pelajar yang beradab akan lebih disegani, mudah diterima masyarakat dan mempunyai jati diri yang baik. Oleh itu, guru memainkan peranan penting untuk menjadi contoh dalam berbahasa sopan agar nilai ini dapat dicontohi oleh pelajar sepanjang proses pembelajaran. Sebagai penutup, kesantunan ini amat penting diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran kerana ia mempunyai sebuah hubungan yang harmoni antara guru dan pelajar agar dapat melahirkan
individu yang berilmu dan beradab. Proses kognitif belajar. Proses kognitif melibatkan aktiviti mental, misalnya persepsi, ingatan, pemahaman dan penakulan serta penyelesaian masalah. Seterusnya ada komponen utama dalam konteks bahasa dan kesantunan. Yang pertama adalah persepsi dan pemahaman linguistik. Okey, di sini pelajar dapat mentafsir makna perkataan, nada suara dan juga konteks sosial dalam ucapan mereka. Seterusnya adalah ingatan dan pengetahuan leksikal. Semakin luas pengetahuan leksikal, semakin tinggi keupayaan penyesuaian gaya bahasa yang sopan dalam pertuturan seharian pelajar. Seterusnya adalah kemahiran metakognitif, iaitu keupayaan pelajar dalam memantau dan menilai proses pembelajaran mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah analisis sosial dan budaya. Pelajar dapat menilai sendiri usia, status dan jarak sosial pendengar untuk memilih bahasa yang sesuai. Seterusnya adalah hubungan antara proses kognitif dan kesantunan bahasa. Kesantunan bahasa ni lahir daripada gabungan pemikiran kognitif dan kesedaran sosial. Jadi, pelajar perlu menilai konteks sosial dan nilai budaya sebelum memilih bentuk bahasa yang ingin mereka gunakan. Seterusnya adalah aplikasi pemahaman kognitif dalam pengajaran bahasa oleh guru. Yang pertama adalah aktiviti perancangan ucapan, iaitu guru melatih pelajar merancang ucapan melalui role play ataupun simulasi. Yang kedua adalah pembelajaran reflektif, membantu pelajar memahami kaitan antara emosi, pemikiran dan tingkah laku linguistik. Dan yang terakhir iaitu scaffolding dan juga pemodelan oleh guru. Guru menunjukkan contoh yang sopan, membimbingan berperingkat sehingga pelajar memahami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syedizul Irfan. Bagi bahagian saya akan membentangkan tentang pemahaman dan tingkah laku pelajar. Pertama sekali, tingkah laku pelajar bermaksud cara pelajar bertindak dan berinteraksi dalam proses pembelajaran. Tingkah laku ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keluarga, budaya, rekan sebaya, media, dan persekitaran sekolah. Seterusnya, terdapat dua jenis tingkah laku pelajar, yaitu tingkah laku positif dan tingkah laku yang negatif. Yang pertama, tingkah laku positif termasuk seperti memberi salam, menggunakan panggilan yang sopan, tidak menyampuk, serta mengucapkan terima kasih kepada orang. Manakala tingkah laku negatif pula ialah bersikap kasar dengan guru, menggunakan bahasa yang tidak formal, atau mencela percakapan orang lain. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi tingkah laku pelajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku pelajar ialah seperti keluarga, media, rekan sebaya, dan juga pengalaman pembelajaran. Bagi keluarga, ianya membentuk cara berkomunikasi dan rasa nilai hormat. Yang kedua pula yaitu media, yang boleh menjadi contoh kepada bahasa kasar yang boleh ditiru oleh pelajar. Yang ketiga, rekan sebaya, yang dapat mempengaruhi gaya pertuturan dan sikap seseorang pelajar. Manakala pengalaman pembelajaran pula dapat membantu pelajar memahami nilai dan norma bahasa yang sopan. Selain itu juga terdapat beberapa kesan positif apabila seseorang pelajar mengamalkan kesantunan dalam kelas. Yang pertama, hubungan antara guru dan pelajar akan menjadi lebih harmoni dan penuh rasa hormat. Selain itu juga, suasana kelas akan menjadi lebih tenang dan kondusif, serta membantu meningkatkan kemahiran sosial, emosi, dan nilai murni pelajar. Hello, saya Freddy Van George, CAD Matrix MS 2405 276444. Saya akan membentangkan bahagian saya, yaitu peranan guru.
Dalam pengajaran bahasa Melayu, guru memainkan peranan yang sangat penting bukan hanya untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga untuk menjadi contoh kepada pelajar dalam cara bertutur dan juga berkomunikasi dengan sopan. Yang pertama, guru perlu menjadi model teladan. Sebagai contoh, ringan hati untuk mengucapkan terima kasih ataupun maaf kepada pelajar mengikut situasi yang sesuai. Ini membantu pelajar untuk mengikuti cara berbahasa yang baik. Yang kedua adalah guru membimbing pelajar memahami maksud kesantunan berbahasa. Contohnya melalui aktiviti pembelajaran abad ke-21 yaitu seperti role play, di mana pelajar boleh angkat tangan dan meminta izin sewaktu memberi pendapat ataupun hendak bertanya soalan. Seterusnya, guru juga boleh menegur dengan cara yang berhema apabila pelajar menggunakan bahasa yang kurang sesuai ataupun kasar. Hal ini bertujuan supaya pelajar dapat faham kesilapan mereka tanpa rasa malu. Akhir sekali, selain di dalam kelas, guru juga boleh menunjukkan nilai sopan di luar bilik darjah. Sebagai contoh, sewaktu aktiviti co-kurikulum. Ini membantu untuk membentuk budaya kesantunan di seluruh sekolah. Kesimpulannya, guru berperanan penting dalam membentuk sahsia dan nilai murni pelajar melalui kesantunan berbahasa, supaya pelajar dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Itu saja daripada saya. Salam sejahtera, nama saya Erlendro. Metrik nomor saya adalah MS240527638. Untuk bahagian saya adalah bahagian kesimpulan dan saya akan merumuskan keseluruhan perbincangan kami tentang kesantunan berbahasa dalam bahasa Melayu. Pertama sekali, kesantunan berbahasa memainkan peranan penting dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan juga harmoni. Apabila guru dan pelajar menggunakan bahasa yang sopan, suasana kelas akan jadi lebih tenang dan selesa untuk semua. Sebagai contoh, apabila pelajar memberikan respon kepada guru dengan berkata seperti "Baik Cigu" ataupun "Terima kasih Cigu", ia menunjukkan rasa hormat dan menjadikan komunikasi itu lebih baik ataupun lebih mesra. Kedua, guru juga berperanan sebagai contoh teladan dalam menunjukkan komunikasi yang sopan dan beretika. Apa sahaja cara guru bercakap dan menegur pelajar akan menjadi contoh kepada pelajar itu sendiri. Sebagai contoh, apabila guru menegur pelajar yang datang lewat dalam kelas, tegurlah dengan cara lembut seperti "Coba datang lebih awal lain kali supaya kita boleh mulakan kelas kita bersama-sama." Pelajar akan lebih mudah menerima teguran dan belajar cara berkomunikasi dengan berhema. Yang ketiga, pelajar juga belajar menghormati orang lain melalui penggunaan bahasa yang lebih beradab. Bila pelajar faham kepentingan kesantunan, mereka akan berhati-hati dalam memilih perkataan, sama ada ketika bercakap dengan guru ataupun rakan sekelas mereka. Contohnya, mereka akan guna kata ganti nama yang sesuai seperti "kamu" ataupun "saya", dan bukannya kata kasar. Yang keempat, pemahaman terhadap proses kognitif pelajar membantu guru memilih pendekatan pengajaran yang sesuai untuk menanam nilai kesantunan. Guru boleh menggunakan beberapa aktiviti, yaitu antaranya adalah seperti role play ataupun perbincangan kumpulan, supaya pelajar boleh berlatih bercakap dengan sopan dalam berbagai situasi. Contohnya, pelajar boleh dilatih bagaimana untuk meminta tolong ataupun memberi pendapat dengan cara yang lebih beradab. Akhir sekali, nilai kesantunan bukan sahaja membantu komunikasi di dalam kelas, tetapi juga membentuk etika kerja dan sikap positif dalam diri pelajar itu sendiri. Apabila pelajar sudah biasa berbahasa sopan, mereka akan lebih mudah bekerja sama, menghormati orang lain, dan menjaga image diri sebagai pelajar yang beradab. Kesimpulannya,
Melalui kesantunan berbahasa, guru dan pelajar dapat mewujudkan hubungan yang harmoni, suasana pembelajaran yang lebih kondusif, serta komunikasi yang lebih berkesan di dalam bilik darjah. Terima kasih.